Kamera kita tunjuk hai ke anda semua. Hai students, apa khabar daripada seluruh Malaysia? Apa khabar? Semua sihat? Dah makan? Ya, baik. Terima kasih untuk join seminar kita untuk hari ini ya. Apa khabar? Long time no see. Betul. Banyak rakan-rakan kita yang lama kita tak jumpa kat sini ya. Apa khabar? Ya, masuk. Saya tunggu lagi. Woi, ramai betul sudah hari ini. Anda semua sangat-sangat rajin ya. Petang dah, masa pukul 4 ni biasanya banyak main video game, pergi main bola sepak, ya, badminton dan sebagainya. Anda pula join untuk seminar ilmu free. Memang saya respect tabik spring untuk anda semua ya. How are you students? Are you good? Student form 1 kita, ataupun kita boleh kata student yang nak masuk form 1. So kita tunggu di pintu form 1 nak buka, bila nak buka kan. Welcome. Mau nak jadi budak sekolah menengah ya. All of you are going to be an high school student. Yeah, every single people's dream ya. Semua orang nak masuk sekolah menengah, rasa sekolah menengah ya, dah cukup dah rasa senior kat sekolah kan. Sekarang jadi junior pula kat sekolah menengah, betul? Ya. Ada form 2 juga. Ya, bagus. Tak apalah kalau ada form 2 pun tak apa, form 3 pun tak apa. Yang penting kita boleh belajar banyak benda pada hari ini. Ya. I'll be senior. Okay, student bersabar Sarawak ada ke? Happy birthday Farisha. Happy birthday to you Farisha. First time join kelas saya. Welcome. Terima kasih kerana memilih saya pada hari ini. So, kita ada banyak student kat sini. Ya, kita ada Firoz Leoni. Apa khabar? Ya, sihat? Ya. Kita ada Pika nak Oreo. Pika nak Oreo dah tulis kat nama Teroy. Lain kali siapa jumpa Pika, tolong dapatkan Oreo untuk dia ya. Kita ada Ryan bin Roslan. Apa khabar Ryan? Amsha Danish. Kita ada siapa? Syahir Zakwan, Intan Atira, ya, Zarifah Maisara. Hello. Ya, Nur Najwa. Kita ada banyak student di sini. Kalau saya nak panggil habis nama semua student, if I'm going to call all of your names, saya rasa 1 jam tak cukup kot. Zara macam stres je tengah bawa kapal terbang ke Zara? Ya. Dia stres je. Kiri kanan. Ada kapal terbang ke tak kiri kanan? Hi Navina, how are you? Hi Amal, miss you too. Itu dia. Itu dia. Kita ada Danish. Apa khabar Danish? Sihat? Saya suka cermin mata dengan hairstyle awak. Macam Korea habis. Ya, Oppa habis. Welcome. Hi Nurul. I'm good Navina. Nadra Syaira, apa khabar? Siap pakai mask lagi. Bagus. Yang lain semua kalau boleh buka kamera, kita sama-sama mengenali anda. Kenapa tahu? Sebab masa cikgu ajar nanti nak bagi ilmu ni nanti kan. Saya tengok muka kamu pun saya dah tahu dah. Ya, dah faham ke tak faham? Ataupun dah zone out dah tadi. Ya? Tengah Ishi Ilman, bagus. Dania Dawisha, comelnya kucing kamu. Kita ada Mr. Potato juga pada hari ini ya. Itu dia Zan dengan siap handbag lagi. Lama. Mrs. Potato, sorry. Tengah apply sunscreen. Aduh, kenapa pula dah? Tengah belajar tepi pantai ke sambil bercuti? Ya? Itu dia. Kita ada Fatin ni, Jasmine. Apa khabar Fatin? Sihat? Hai. Mia. Kita ada Ainin Sofia. Potato Einstein kita. Iskandar 09. Hi. How are you? Hi Alia. Hai kepada semua student yang baru, yang lama, yang sedang masuk semua. Tunggu sekejap. Biasanya sebelum kelas saya suka Choi Era. Hi Choi Era. How are you? Saya suka cicek sikit sebelum cikgu masuk kelas dulu ya. Yang baru masuk, saya ingin memperkenalkan diri saya. Terima kasih Choi. Nama saya adalah Syazad. Ya, Syazad. Ya, saya mengajar sains daripada darjah 5 sampai tingkatan 5 di MC Plus dan juga biologi. So kita bahagian sains, cikgu ada di sini. Saya sihat. Ya. Macam pelakon tak ada. Saya tak berlakon di sini. Saya nak mengajar sahaja. Ya. Sir, do you still ingat me? Of course lah, I ingat semua student. Ya. So kita ada student daripada mana? Sabah ada.
Sabah ada, student Sabah. Kita dah start berhujung ya. Sabah ada. Ya. Sarawak ada. 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 Dan kita start berbawah pula. Brunei ada tak? Brunei, Singapura, Johor ada. Ada orang Johor, TMJ. Ya, ada. Kita ada orang Melaka, Negeri Sembilan, ya, Kelantan Terengganu, ya, Perak, itu dia. Kuala Lumpur ada. Selangor, Kedah ada. Kedah, Langkawi. Orang Penang, apa khabar? Orang kampung saya, apa khabar semua orang Penang? Semua sihat-sihat. Ya, tak sabar nak pergi makan nasi kandar lagi dah. Ya, lepas tu kita ada orang Perlis. Orang yang paling senyap. Ya, negeri yang paling senyap. Ya, dia relax, sentimental. Orang Perlis ada. Bagus. Semua Pahang, jangan lupa negeri. Pahang ada. Orang tempat paling best dapat durian ya. Sir, kalau orang ya tak sabar belajar dengan saya, terima kasih. Terima kasih. Satu, orang kata apa? Satu motivasi yang cukup bagus. Perak lah. Dia kata. Okey. Jangan gaduh. Kita jumpa semua student kat sini, kita buat kawan ya. Hang tengok kat sini berapa orang? Saya Indonesia. Oh bagus. Orang apa khabar Pak? Yeah. So I'd like to welcome all of y'all to my class. Selamat datang kepada kelas saya. 大家好。今天我们要learn science. So I welcome you, and to all my Indian students, welcome to my class, and we're going to start very soon. Hope that anda semua kopi dah ada. Annyeong Korea. Yeah, boleh. 可以讲一点点不了华语不会讲很厉害。他们能பேச தெரியும் ஆனா சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. எல்லாருக்கும் புரியாதுல. So we're going to have our class only in English and also BM. Okay? Only 2 language will be taught here. DLP. Thank you so much. Sir. Okay. 老师你好嘛? Betul ke? Siti Nur Umairah. Saya dulu sekolah Cina. Ya. Oh, hari ni birthday apa juga Fatin. Happy birthday to you Fatin. Salah. Saya dah lama lupa cara untuk baca bahasa Cina. Ya, tapi nak bercakap saya okey lagi. Okey. Ni hao. Hana. Oh yes, wow. Oh, kita ada Shifa. Hai Shifa. Mia. Edric Ryan Daniel. Oh, nama baik. Terseliur saya punya orang kata lidah saya tadi. Kita ada Syada. Yes. Saya jangan lupa Syada. Saya cakap hai kat awak juga Syada ya. Ya. Kita ada Esa Quazrea. Oh, Ryan. Oh, sedap makan Ryan. Oh, sedapnya makan Ryan. Ya. Dan kita ada Syahir Zakwan. Apa khabar Syahir? Sihat? Okey, jom. Apa kata kita mulakan kelas pada hari ini? Ya? Kita mulakan kelas pada hari ini boleh? Boleh ya? So sebelum mulakan kelas, saya akan mutekan anda semua dalam 5, 4, 3, 2, 1, mute all. Okey. Now, hari ini adalah satu kelas pengenalan. Ini saya. Ini saya, jangan lupa. Memang anda berada di kelas yang betul. Ya. Hari ini kita akan belajar pasal ilmu free. Di MC Plus kita memang suka memberi seminar di mana kita akan memberi pengenalan kepada apa yang anda akan belajar ataupun pengenalan lagi sekali apa yang anda telah belajar ya, supaya anda memahami topik anda dengan lebih baik. Hai. So with this, shall we start our class today? Kalau cakap boleh, semua cakap boleh. Kita mulakan kelas pada hari ini ya. We'll start our class today. Boleh? Okay, come. Okay, let's start. Hari ini adalah satu topik yang cukup best. Ya, sesuatu topik yang mengena dengan diri anda. It is something to do with you. Ya, it is something to do. Satu proses yang anda tengah mengalami sekarang. Ya, satu proses yang anda satu proses yang cantik dan juga satu proses yang sangat kompleks. Ya, something very beautiful at the same time very complex. Ya. So, sir, apakah proses ini? Sebelum kita masuk kepada proses tersebut, proses ini akan membawa kepada 2 komponen utama sebelum kita masuk ke kelas. Cikgu ambil separuh daripada topik ini. Topik yang cikgu nak ajar hari ini adalah topik 4. Topik 4. Topik 4 apa ya? Siapa ingat lagi tajuk topik 4? Ya, betul. Reproduction. Pembiakan. Ya, student-student. Topik ini tak ada apa yang untuk
malukan, ya, there's nothing to be shamed of. Ya, benda ini, perkara ini tengah berlaku di dalam diri anda. Setiap seorang yang lahir akan ada sistem pembiakan dia sendiri. Ya, untuk lelaki kita ada sistem pembiakan lelaki, dan untuk wanita ataupun perempuan kita ada sistem pembiakan untuk wanita. Ya, nanti ada lagi cikgu lagi seorang yang akan mengambil bahagian yang ni, tapi hari ini cikgu nak masuk kepada satu komponen yang cukup penting dalam sistem pembiakan manusia, iaitu gamete. Ya, perkataan yang kita gunakan di sini, ya, selalu suka memberi ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan baru yang mungkin kamu tak jumpa dalam buku teks anda. Ya, ini adalah cara untuk saya mengajar anda, ya, supaya anda jadi lagi power. Perkataan yang kita gunakan di sini adalah, okey, cikgu tulis di sini, kalau anda boleh tulis di nota anda, gamete. G-A-M-E-T. Gamete. Tanpa adanya gamete, ya, tanpa adanya sel ini, ya, manusia tidak dapat dihasilkan. Ataupun manusia, betul lah, manusia tidak dapat dihasilkan dan tidak dapat dilahirkan. Without gamete, you can't be produced or you can't be born. Okay, so gamete ini dibahagikan kepada dua untuk wanita dan juga lelaki. Yang pertama kita akan lihat kepada ular senduk ini. Bukan ular senduk, ya. Yang ini adalah sperma, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai sperm. Ya, dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai sperm. Dan sperm adalah sel yang paling kecil dalam tubuh manusia, tapi untuk lelaki. Pihak wanita tidak menghasilkan sperm. Ingat baik-baik ya student, ya. The girls or the ladies. Tak nampak? Nampak tak? Can you see? Nota ada? Nota ada? Semua orang boleh lihat skrin dengan baik? Blur ke? Are we good? Okay, baru boleh. Okay, thank you. Okay. Sperma ini dihasilkan di sel pembiakan lelaki. Sperma dihasilkan dalam sel pembiakan lelaki. It is produced in male reproduction organ. To be very specific, sperma dihasilkan di, kamu boleh tulis yang ni, perkataan ni. Testis. Testis. Yang pretty much sure anda tahu apa tu testis. Ya, pihak lelaki dan pihak perempuan anda tahu, ya, testis dia dihasilkan di testis. Kita ada satu pasang, one pair. One pair ataupun satu pasang testis. Ya, satu pasang testis. Okay? Banyak student kita. Student, can you see my screen properly? Can you see my screen properly? Ya, ya, bagus, ya. Okay, can, fantastic. Jom. So, dia dihasilkan di testis, di mana manusia ada satu, pihak lelaki ada satu pasang ataupun one pair, ya. Dan dia adalah sel paling terkecil, ya, sel paling kecil di tubuh manusia. Sel paling kecil di tubuh dia, dan dia dihasilkan dalam bilangan yang cukup banyak. Kamu tahu tak berapa banyak dihasilkan? You know how much they have been produced? Bilangan yang dihasilkan? 400 juta. 400 million sperms are being produced per ejaculation. Untuk sekali dirembeskan, anda akan menghasilkan 400 juta. Kepada pihak lelaki, saya pasti ada di antara anda, ya, yang telah mengalami perkataan yang biasa kita gunakan, iaitu wet dreams. Wet dream, iaitu kali pertama anda merembeskan sperma. Itu menunjukkan lelaki anda tengah ataupun anda telah mencapai akil balik. So mean that you already start producing sperma. Ya, sperma. Dia adalah dihasilkan dalam bentuk cecair, ya, cecair, ya, dia macam kanji sikit, berputih-putih, ya. Dia menghasilkan dalam kuantiti yang banyak. So sperma ini jangka hayat dia adalah 72 jam. They can only survive for
72 hours. Lepas tu tak boleh. Lainlah kita simpan dia dalam peti sejuk. Sir, sperma disimpan ke dalam peti sejuk? Boleh. Ya, boleh disimpan untuk bertahun-tahun. Tetapi yang tu peti sejuk yang special. Kita panggil dia sebagai cryogenic. Ya, mereka simpan di dalam makmal. Peti sejuk itu adalah sangat sejuk di mana semua jenis sel hidup boleh disimpan dalam peti sejuk tersebut untuk jangka masa yang lama, 100 tahun, 200 tahun, tak kisah, sebab dia dalam cryogenic state. So bila dikeluarkan daripada peti sejuk, dia boleh panaskan dia, ya. Dia bukan panas pakai dapur. Bukan. Itu panas makanan. Ini cara pemanasan. They have a different way of heating them up. Dan kita boleh kita gunakan selepas untuk kajian mungkin 100 ke 50 tahun yang lepas. Tak mati ya, sebab dia dalam cryogenic. Pernah tengok tak cerita Avatar ke? Ya, dia nak pergi planet lain, dia akan tidur dalam satu peti yang lama. Untuk 7 tahun dia akan tidur je. Sampai saja planet, lepas tu dia akan onkan dia balik, dia akan bangun daripada mimpi kan. Dia tidur untuk 15 tahun, 20 tahun untuk sampai. Macam hibernate tapi yang ni cryogenic. Macam time capsule boleh jugalah, but this is not going against the time. Okay? So sperma ini boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. The sperm can be divided into 3 sections. The first section kita panggil dia sebagai head. The first section kita panggil dia sebagai head. The second section kita panggil dia sebagai middle piece. Ya, the second section kita panggil dia middle piece, ataupun dalam BM kita panggil dia sebagai leher. Yang ini kepala. Cikgu tulis kat sini juga kalau kamu nak. Yang ni kepala. Yang ni adalah leher. Yang ni adalah kepala. Yang ni adalah leher. Dan bahagian ini kita panggil tail, ataupun BM kita panggil dia sebagai ekor. Sebagai ekor. So kepala, leher dan juga ekor. Kepala, leher dan juga ekor. Sir, kenapa dia ada ekor, sir? Dia boleh berenang. Ya, kelebihan dia boleh berenang. Ya, satu-satunya sel dalam badan manusia yang boleh berenang. Berenang dia bukan berenang ekor dia akan pusing macam ni. Lepas tu dia akan berenang ke depan. Macam motorboat dia akan pusing ekor dia, ya. It will turn. Berudu macam ni. Ekor berudu macam ni. Betul? Ekor berudu macam ni, dia akan pergi macam ni. Okey? Tapi untuk sperma dia pusing macam ni. Dia akan pusing macam ni. Berudu macam ni, ekor sperma macam ni. Okey. Kepada yang baru join, selamat datang ya. So ekor untuk berenang, leher pula ni dia adalah bahagian untuk yang kamu tengok ni, yang kecil-kecil ni kita panggil sebagai mitokondria. Ya, macam kipas, betul Alia. Ya, mitokondria. Fungsi mitokondria ini adalah untuk menghasilkan tenaga. Sebab kenapa? Dia kena berenang jauh. Sir, berenang ke mana, sir? Nanti cikgu bagi tahu ya. So, dia perlu di sini tenaga dihasilkan supaya ekor dia boleh berputar dan berenang ke hadapan. Dia tak boleh reverse ya. Dia hanya boleh ke hadapan. Dan kepala. Ya, kepala. Satu komponen yang penting ataupun kita panggil head. Apa kelebihan kepala? Kepala mempunyai nukleus. Dan cikgu tulis satu perkataan baru. Bahan genetik. Apa maksud bahan genetik ya? Do you know what is genetic? Pernah dengar tak perkataan genetik? Have you heard the term called genetic? Pernah? Membawa info. Betul. Cikgu nak tanya satu. Pernah tak kamu fikir, kenapa muka kamu macam ayah sikit? Ataupun kenapa rambut kamu macam ibu sikit? Ya? Pernah tak? Pernah kan? Tapi kenapa macam mana dia berlaku ya? Sebab sperma ini dia mempunyai segala informasi tentang, contohnya sperma dihasilkan oleh ayah, segala informasi ayah, bentuk mata, muka, jenis rambut, warna kulit, semuanya akan disimpan di sini. Ini dipanggil sebagai genetik. Ya, dia akan dibawa kepada genetik. So dia akan bawa. So bila dia sampai, so di sinilah
informasi. Segala informasi tentang ayah kamu akan ada di sini. Ya? Ya, nak tanya apa? Ada orang kata ada soalan tadi. Ada soalan? Tak ada. Okey, cikgu sambung boleh? Cikgu sambung boleh? So, akrosom tu apa? Fantastic. Akrosom ini adalah, okey, cikgu tulis ya. Dia adalah sejenis asid. Mempunyai sifat menghakis. So, kenapa dia ada asid mempunyai sifat menghakis? Sekejap lagi cikgu akan bagi tahu. So, sel terkecil, jangka hayat 72 jam, kepala mempunyai nukleus bahan genetik, boleh berenang, it can swim, dan ini adalah saiz dia. 0.01 sehingga 0.05 mikrometer. Memang kecil-kecil lah dia. Sangat kecil. Memang tak boleh nampak dengan mata kasar. Memang tak boleh nampak dengan mata kasar. Hanya boleh dilihat di bawah mikroskop. Hanya boleh dilihat di bawah mikroskop. Faham tak sampai sekarang? Faham tak sampai sekarang? Ada apa-apa soalan? Faham? Very good. Semua okey? So, jangan cakap, sir, ini budak lelaki punya benda. Saya tak nak tahu. I don't want to know about the boys. I don't like boys. No, you cannot do that. Ya? Ini adalah sebahagian daripada kehidupan manusia. Kamu ada adik, kamu ada kawan lelaki pula ada kawan perempuan, satu hari nanti kamu mungkin akan berkahwin dan sebagainya. So, anda kena tahu tentang opposite sex. Ya? Ya, you have to know about the opposite sex. Ya, kalau tak tahu macam mana kita nak memahami mereka. Ya, bukan daripada segi perasaan lah, daripada segi sains, daripada segi fizikal. Ya, perasaan pun penting juga. Itu kita tak letak tepi dulu. Daripada segi fizikal. Ya, mana? Proximal central. Now, dengar sini baik-baik ya. Apa-apa yang cikgu memberi importance, itu saja kamu tahu. Yang proximal central ni adalah anatomi yang lebih banyak. So, you don't have to know about that for now. Untuk sekarang, kamu kena tahu apa yang penting untuk silibus kamu sahaja. Ya, rembes tu macam mana, Sir Amelia? Okey, lagi sekejap cikgu akan bagi tahu ya. Relax for a while. Yang pasal rembesan tu, ada lagi satu kelas untuk Form 1 Science, cikgu Amalia yang ambil. Nanti jangan lupa. So you have to join all the ilmu free classes. Nanti you dapat join semua ilmu yang dapat, nanti you akan faham the overall picture. You'll understand the overall picture. Okay, boleh kita sambung? Boleh kita pergi kepada bahagian ladies? Can we go for the ladies part? Yeah? Now, we will see this. Apa nama ni? Siapa tahu? Yang ini apa, Sir? Macam tak faham lah, Sir. Nampak macam coral kan? Fantastic. So many people knows the answer. Bravo. Korang ni power lah. I like this class a lot. Bravo. Yang ni dipanggil sebagai ovum, students. Ovum. Ya? Yang ini dihasilkan oleh wanita yang telah mencapai akil balik. Dihasilkan di mana? Dihasilkan di ovary. Ovary pun satu pasang. Ya, kita ada dua ovary. Ovary di mana? Di sini satu, di sini satu. Ya? Now, ya, dia adalah sel terbesar dalam badan. Dia adalah sel terbesar di badan. Ya, tadi sperma sel terkecil, yang ini ovum adalah sel terbesar dalam badan. Hanya boleh dijumpai dalam wanita. Tidak boleh dijumpai di badan lelaki. Kena faham ya. Jangan cakap manusia menghasilkan ovum dan sperma. Tak ada. Ya, kamu kena ada sistem pembiakan yang khusus. Kalau kamu lelaki, kamu ada testis, kamu akan hasilkan sperma. Kalau kamu wanita, kamu akan ada ovary, kamu akan menghasilkan ovum. Sebulan hanya satu sahaja dihasilkan untuk wanita. Untuk sebulan
sekali sahaja, satu saja dihasilkan. Ada masanya kalau ada orang dihasilkan 2. Ya, ada orang dihasilkan 3, sebab itulah dia dapat sekali beranak dia dapat 3 anak sekali. Sekali beranak dia dapat 7 sekali. Yang tu disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Tapi secara amnya, setiap wanita yang telah mencapai akil bakli, every single woman which have reached their puberty will only produce 1 in a month. 1 untuk sebulan. Ya? Okay, boleh kita sambung? Are we good? Are we good, students? Shall we? Faham? Okay. So dia berbentuk Fera. Dia bukan bulat tau, dia Fera. Ya, dia berbentuk bulat dan kat luar ni kita panggil dia sebagai corona radiata ataupun lebih dikenali sebagai jelly. Ya, jelly. Okay. Fat, tunggu jap cikgu datang ya. Dan yang ini adalah nukleus dia. Dalam ini ada bahan genetik daripada ibu. Dalam ini ada bahan genetik daripada ibu. Okay. Now, dan dia tidak boleh bergerak. Dia tak boleh bergerak. Sekarang kamu tahu kan kenapa sperma kena berenang? Ya, sebab dia kena berenang. Ya, dia kena berenang pergi kat ovum. Ya, dia kena berenang sebab ovum tak boleh berenang. Ovum macam ni je. Ya, ada lagi satu, anda kena ingat ya. Saiz ovum dengan sperma ni beza sangat-sangat. Saiz ovum dengan sperma ni beza sangat. Satu ovum boleh dikerumi dengan ratusan sperma. Satu ovum, cikgu tunjuk satu gambar di sini ya. Jangan risau. Koti. Ya. Kamu boleh nampak ya. Satu ovum boleh banyak sperma boleh datang. Memang banyak sperma boleh datang. Tengok ni. Ini adalah gambar elektron mikroskop. Ini adalah ovum, ini adalah sperma. So semua orang akan datang berenang kepadanya. Faham? Understand, students? Okay? Do you understand? Very good. So tadi ada student tanya, "Sir, kenapa dia ada akrosom yang mempunyai sifat menghakis?" Tak apa, Akil. Sebab dia akan datang sini dan dia akan melepaskan asid dia supaya dia boleh masuk ke dalam. Ya, dia kena. Ya. Nak korek susah. Dia kena tembuk lubang kan. So kat depan tu dia ada bahan penghakis. Dia akan tembus ke dalam. Siapa dapat tembus untuk pertama kali, first. Ya, untuk first time dia dapat tembus, dia akan bersenyawa dengan ovum tersebut. Satu ovum boleh terima 1 sperma sahaja. Satu ovum boleh terima 1 sperma sahaja. Faham? Faham? Kalau tak boleh 2, tak boleh 3. Walaupun pihak lelaki menghasilkan 400 juta sperma, hanya 1 diterima. So kamu ni selected. You are all very much special. Daripada 400 juta sperma, hanya 1 yang diterima. So bila sperma bergabung dengan ovum, kita panggil dia sebagai persenyawaan, baby akan form, baby akan terbentuk. Ini adalah cara untuk seseorang wanita untuk hamil. Dia kena terima sperma daripada pasangan dia, persenyawaan kena berlaku dan baby akan terbentuk. Sir, kalau twin macam mana? Very good question. Twin senang saja. Bila dah berlaku persenyawaan, tiba-tiba ovum itu membelah menjadi 2. Itu adalah kembar seiras. Sebab itulah mereka nampak sama. Dalam sini ada bahan genetik untuk ibu. Dalam sini ada bahan genetik untuk ibu
dalam sini ada bahan genetik untuk ayah. So, sebab itulah kamu gabungan ibu dan ayah. Ya? Sebab itulah kamu dipanggil sebagai, your parents say, you are us. Ya? Kami adalah kamu. Ya? Sebab kenapa? Kamu adalah gabungan antara ayah dan juga ibu. Okey? Faham? Faham? Ada apa-apa soalan? Korang mesti banyak cerita benda yang bukan-bukan kat sekolah kan pasal benda ni semua. Saya faham umur korang. Dengan member cerita benda bukan-bukan, betul? Ada je lah member ada cerita kan. Peluk je dapat anak, betul? Ada tak? Peluk aja dapat anak, betul? Yang tu semua tidak benar ya. Yang tu semua tidak benar. Nanti dalam silibus ni bila kamu dah join kelas sebenar kita, dia akan ada satu silibus yang panjang di mana cikgu akan mengajar kamu bagaimana semua ini terjadi. Bagaimana kalau you want to learn about fertilization, kalau kamu nak belajar pasal reproduction, jangan belajar daripada kawan. Kawan kamu pun apa pun tak tahu. Kawan kamu pun umur sama kan? Belajar benda sama. Tiba-tiba dia jadi pro. Kau tahu tak? Kalau kita peluk je kan dapat anak. Mana? Ya? Mak saya tak beranakkan saya. Saya anak buluh betong. Dapat jumpa dalam buluh. Jangan percaya benda ni semua. Ya? Jangan percaya benda ini semua. Okey? Untuk sains yang sebenar. For true science, you have to join MC Plus. Okay? Any question on ovum dan juga sperma, student? No. Semua dah faham sangat dah, sir? Sir, saya dah faham sangat, sir. Bagus. Okay. Okay, Arina Hasbullah, saya akan kembali kepada soalan anda lagi sekejap, ya? Ya? Any question, students? Are we good for the class till now? Kita okay dengan kelas kita pada hari ini? Okay? 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 Okay. Apa-apa soalan nanti tanya ya. So, macam mana terencak akal semua berlaku. Nanti yang ni semua slow. Korang ni betul-betul excited ya. Korang mesti ada banyak soalan dalam diri anda kan pasal benda ni kan. Sebab banyak sangat dengar cerita kat luar kan. Okay. Okay. We'll come back to you soon. Ya. Yeah? Okay. We will come back to you soon. Okay. Okay. So, Uri daripada mana? Okay. Okay. Relax. Relax. Saya tahu masa saya pilih topik ni saya dah agak dah. Soalan saya akan datang macam machine gun. Sir, saya dah tahu ni. Sir, saya nak tahu tu. Saya pun kena terimalah semua peluru ke orang semua. Tengok ada orang nak hantar peluru pepandu ke apa ke. Okey, jom kita sambung. Okey? Okey, jom kita sambung. Next thing. What happens during puberty? Akil balik. Semua orang tengah melalui fasa tu sekarang kan? Anda semua umur sekarang berapa? 13, ada 14, ada 12 kan? Semua anda tengah melalui. Untuk setengah orang cepat. Untuk setengah orang lambat. Korang perasan tak? Saya nak tanya satu soalan ya. Korang perasan tak? Budak perempuan lagi tinggi daripada budak lelaki kat sekolah, darjah 6 ke, form 1 ke? Perasan tak? Budak perempuan selalu lebih tinggi. Kalau kawan korang masuk form 1, kebanyakannya budak perempuan lagi tinggi pada budak lelaki. Ya? Mesti korang perasan. Ya? Tahu tak kenapa? Sebab, dengar sini baik-baik ya. Sebab budak perempuan, ya, wanita, ya, akan mencapai akil balik lebih cepat daripada budak lelaki. Mereka they will reach maturity. So banyak perubahan dalam diri mereka, ya, banyak perubahan dalam diri mereka, fizikal mereka akan berlaku dengan lebih cepat berbanding pihak lelaki. Budak lelaki ni, diorang ni sampai form 1 pun macam kan? Budak-budak lelaki kan? Good morning, cikgu. Masuk form 3 je. Good morning, cikgu. Suara dah garau. Korang lambat. Ya? Korang lambat sikit berbanding dengan pihak wanita. Okey, jom kita lihat. Dalam BM, kita panggil dia sebagai puberty.
Puberty. Sir, macam mana benda ni boleh berlaku, sir? Okey. Semua ini adalah disebabkan oleh satu perkataan sahaja. Semua ini adalah disebabkan oleh satu perkataan saja. Apakah perkataan itu, sir? Senang saja. Tengok sini. Hormon. Semua ini adalah disebabkan oleh hormon. Lag ke? Lag ke? Ada lag ke? Tiba-tiba ada orang tiba-tiba cakap cikgu lag. Ya. Okey, boleh ya? Tunggu sekejap ya. Trooper? Trooper? Lag ke trooper? Line merah. Kat sini okey. Are we good? Ya? Yeah? Okey, jom. So, dengar sini baik-baik. Okey. Untuk tengok sini ya, dalam gambar ini cikgu dah tunjuk dah. Sangkut-sangkut. Hai, trooper, MC plus trooper. Ya, sir. Are we lag? Ya, betul. Sir lag, sir. Line sir kejap merah, kejap kuning, sir. Tadi saya dah check sistem dah. Okey, line sir dah macam okey balik je. Okey ya, sure. Nanti lag saya interrupt balik ya, sir. Yeah, please. Thank you so much. Alright. Kat MC Plus ni kita power. Technical team dia selalu be ready to help you. Kita takkan ada masalah macam lag, cikgu tiba-tiba hilangkan diri ke dan sebagainya. It doesn't happen in MC Plus. Ya? Yeah? Okay, jom. Okay, jom kita sambung. So, untuk akil balik ni, dia adalah disebabkan hormon. Hormon ni adalah sejenis bahan kimia yang dirembeskan dalam badan kamu untuk perubahan-perubahan yang akan berlaku. Pertama kali, untuk lelaki, dia bermula pada umur 11, berakhir di antara umur 11 sehingga 14. Sir? Reach their maturity much more Sir? faster. Yeah? Sir boleh dengar, sir? Yeah, I can clearly. Sir, paskan saya post. Okay. Sir kena keluar kejap buat reset network setting ya. Yeah, sure. Alright. So sad. Okay, sir leave kejap. Lepas tu sir reset network setting ya. Okay, sure. Alright. Okay, hi Passion. Sekejap saya buka chat kepada everyone. Korang boleh dengar ke? Wow. Ramai. Hai. Hai. Form 1 sign. Tahun depan form 2 kan? Saya nampak ada yang form 3 lah dalam ni. Ke korang tipu je? Tak baik tau nipu. I'm back. Alright. Are we good? Okay, back to you sir. Okay, sure. Thank you. Sir nak co-host? Boleh. Okay. Let's start our class again. Okay. Welcome back. Minta maaf ya, masalah teknikal sikit biasalah. Ya, semua orang excited. Okay. Now, okay, jom start. Okay, untuk budak lelaki, dia berlaku pada umur 11 ke 14 tahun untuk kali pertama.
Untuk pihak wanita pula untuk 11 hingga 12 tahun. So macam mana kamu nak tahu kamu telah mencapai akil balik? Untuk wanita, ya, kamu akan dapat your first period pain ataupun menstrual cycle pertama. Ya, menstrual haid pertama anda. Haid pertama anda wanita, jangan cakap macam tu, tak baik tau cakap tomato sauce. Ya, jangan gelak-gelakkan benda ni. Ya, kesian semua orang. Ya, saya faham ya pihak wanita mereka akan melalui kesakitan yang amat sekali ya untuk 3 ataupun 4 hari. Saya tahu memang sakit. Saya pun ada adik perempuan. Ya, saya pun ada adik perempuan. Ya, saya tahu berapa sakitnya dia ada masanya ya, sampai boleh duduk kat bilik macam ni tidur dia kata sakit sangat ya. Saya respect sebab itulah saya selalu menganggap wanita ini adalah individu yang sangat kuat. Dia boleh tahan kesakitan haid dan juga dia boleh tahan kesakitan untuk melahirkan anak. They can bear the pain of their menstrual cycle and also they can bear the pain for their pregnancy. Pihak wanita memang mantap. Pihak lelaki, kamu tahu tak apa kekuatan kita? Kamu tahu tak apa kekuatan kita pihak lelaki? Kekuatan kita adalah untuk memahami mereka. We have to understand them. Ya, kita kena support them. Ya. Okay, that is the most important thing for being. Sebab sebagai student yang belajar sains, kita kena faham apa yang tengah berlaku. So untuk lelaki pula, bila kamu mencapai akil balik? Sir, saya dah macho sir. Macam mana? Saya dah akil balik, maturity macam mana sir? Saya ada satu keping misai kat sini, satu keping misai kat sini sir. Saya dah sampai. Mana? Saya tahu banyak di antara korang ada janggut satu keping macam ni pun buat macam ni kan. Saya rasa kan. Saya jangan ya, relax. Ya, untuk pihak lelaki, anda akan dapat rembesan air mani pertama. You ejaculate for the first time. Ya, anda akan merembeskan air mani ataupun sperma untuk kali pertama semasa anda tidur. Ya, semasa anda tidur, bangun pagi-pagi, tengok ada air mani. Maksudnya, tahniah, anda telah masuk the boys club, the men's club, bukan no more boys, the men's club. Ya, ya. Lepas tu bolehlah cikgu saya. Okey, apakah perubahan yang akan berlaku bila anda telah mencapai akil balik? Jom kita lihat pada pihak lelaki. Apa yang akan berlaku? First of all, anda akan meninggi dengan cepat. Tiba-tiba je satu tahun naik tinggi satu kaki. Member tanya, kau makan apa? Kacang panjang ke? Do you eat long beans a lot? Ya? Yeah? Tak ada. Itu disebabkan oleh growth spurt. Iaitu kadar tumbesaran yang cukup cepat. Lagi apa yang akan berlaku? Facial hair. Macam cikgu. Lepas dah ada janggut, bolehlah buat shape-shape macam ni semua ya. Nak nampak macho macam Iron Man. Ya, nak nampak macho macam Iron Man, kamu akan ada janggut kat sini, kat muka. Lagi Danish tak ada, jangan risau. Okey, apa yang akan berlaku lagi? Tengok sini. Suara akan jadi macho. Ya, darjah 6. Selamat pagi cikgu. Saya nak buat kerja rumah. Dah jadi akil balik. Cikgu, selamat pagi ya. Saya tak siap kerja rumah. Rotan-rotan lah. Tak boleh. Itu bukan macho. That is not what. Yeah, when you become a man, you have to have more responsibility. Lebih banyak tanggungjawab ya. Takat suara macho tu semua orang boleh kan. Okey, lagi apa? Okey. Kamu akan jadi lebih sadar. Pihak lelaki ya. Yang banyak lemak semua tu tiba-tiba jadi macho. Kamu akan nampak macam sadar sikit. Ada masa. Ya, selalu tengah buat exercise, dada jadi bidang. Ya, suka pakai baju sendat nak nampakkan dada kan, macam ni jalan macam ni je kan. Pakai lengan ketat-ketat semua nampak macam flash sikit macam ni kan. Pakai skinny pants nak nampakkan peha betis semua dah tebal kan. Itu yang akan berlaku. Okey? Lagi apa? Ada banyak pertumbuhan bulu kat mana? Bawah ketiak, ya, misai, ya, kat dada, ya,
bulu kat tangan-tangan kamu semua akan mula melebat. Lagi satu, biasalah, organ pembiakan anda pun akan ada bulu. Kita panggil dia sebagai pubic hair. Apa perkataan dia? Pubic hair. Ya? Ya, pubic hair. Banyak pertumbuhan bulu di bawah ketiak, di kawasan organ seksual anda, muka dan sebagainya. So ini yang akan berlaku, dan juga pembesaran organ seks anda. Organ seks anda akan membesar. Ya, organ seks anda membesar. Dan apa yang berlaku pada pihak wanita pula? Of course, mereka pun akan meninggi. Ya, mereka pun akan meninggi. Ya, dan pihak wanita jangan risau, anda takkan dapat misai, anda takkan dapat janggut. No problem. You don't have that problem. Yeah, you don't want to have the problem. Anda tak nak ada janggut dan misai. Kamu tahu tak berapa susah nak shave? Pergi kat kedai RM20 kena bayar. Ya, shave je. Nak bayar ke RM20 setiap minggu, setiap 2 minggu sekali? You don't want to do that. Ya? Lagi apa? Ya, bila kamu dah shave, ditumbuh balik gatal. Okay, what else? Anda juga akan mendapat bulu di bawah underarm, di bawah ketiak anda, dan juga di organ seksual anda, di kawasan organ seksual anda akan ada pertumbuhan bulu. Dan first period, ya, anda akan dapat haid pertama anda. Ya, haid pertama anda. Tak payah tulis ya bila anda dapat ya, jangan tulis kat sini, jangan. Kelas sebelum ni saya ambil semua, so saya dapat masa umur 12, 13, jangan tulis, tak payah. We don't want to know that. Ya, we don't want to know that. Lepas tu kita akan ada ini satu yang agak sedih sikit, pertambahan lemak dalam pihak wanita. Badan mereka akan bertambah lemak sikit. Ya, mereka akan menyimpan lebih banyak lemak. Tahu kenapa? Sebab badan mereka sudah bersedia untuk meminang anak, untuk pregnant. So mereka akan simpan banyak lemak. Jangan sedih. Cara pemakanan yang betul dan juga sukan dan sebagainya, you'll be just fine. Ya, bagi lelaki air mani hanya keluar sekali ke? Tak ada, Zarif. Untuk pihak lelaki, mereka boleh menghasilkan air mani sehingga hari terakhir dalam hidup mereka. Kalau kamu hidup sampai umur 80, sampai umur 80 pihak lelaki boleh menghasilkan air mani, tapi pihak perempuan tak boleh. Pihak perempuan paling maksimum umur 45, 50, stop. Mereka tidak boleh menghasilkan ovum lagi. Apa lagi yang akan berlaku? Mood swing. Apa maksud mood swing? Keadaan psikologi anda akan berubah. Tiba-tiba mak pernah cakap tak? Adik, sekarang ni kamu ni cepat marah. Ya, kenapa cepat frust? Pernah tak? Pernah tak mak cakap? Lebih-lebih lagi kepada pihak wanita, ya. Setiap kali bila anda mendapat haid anda akan rasa stres kan? Kamu nampak orang yang kamu tak suka, kamu rasa nak macam panggang dia kan? Ini semua perkara biasa. Anda akan rasa, tiba-tiba kamu rasa sedih nak menangis. Tengok drama Korea, Guardian kan? The Goblin's Bride kan? Menangis macam ni kan? Korang semua tengok kan? Goblin. Ya, Guardian, The Goblin's Bride kan? Jangan cakap tak tengok. You'll go under depression, apa-apa sedih. Tapi tiba-tiba kamu akan rasa sangat happy. Ya, rasa nak makan coklat lah, nak makan aiskrim lah. Okay? Ini semua akan berlaku. Mood swing. Kamu akan jadi lebih sensitif. Perasan tak umur macam ni, bila kamu dengar lagu, kamu akan faham lirik dia dengan lebih baik. Kamu dengar lagu Frust Cinta, kamu akan rasa, aduh, sakitnya frust cinta ini. Ya, betul kan? Kamu akan memahami seseorang dengan lebih baik kan? Betul kan? Tapi mak selalu cakap kan, kamu ni, ayah ni, kamu ni sekarang tak memahami ibu bapa langsung lah, mak ayah. Asyik dengan kawan je. Kamu rasa macam kawan tu semua untuk kamu kan? Macam kawan tu tahu semua benda pasal kamu. Sebab tahu kenapa? Sebab kawan kamu pun mengalami masalah yang sama. Dia mengalami masa yang sama. Dia pun tengah akil balik. So, kamu rasa dialah orang yang paling kamu faham. Ya? Lagi apa? Ya, kamu akan confused dengan perubahan kamu. Ya, lelaki, kenapalah saya kena ada misai janggut ni? Saya tak suka lah. Opah mana boleh ada misai dengan janggut? Opah kena muka licin macam tomato, dia kata. Ya? Pihak perempuan pula, kamu akan jerawat.
you akan ada jerawat banyak. Pihak wanita pula kamu akan rasa, sir, kenapa? Kamu akan tanya kat mak kamu ataupun cik, kenapa saiz payu udara saya bertambah? Ya, ini semua adalah perkara biasa yang akan berlaku pada diri kamu. These are the normal things that will be happening in you. Ini adalah satu problem. Of course, acne, jerawat. Ya, sebab muka kamu akan menghasilkan lebih banyak minyak. Kulit kamu akan menghasilkan lebih banyak minyak. So it's very normal. It's very, very, very normal. Okay? Boleh? Faham? Lagi apa? Feeling differently about your peers. Apa maksud dia? Terhadap kawan kamu. Tiba-tiba macam jantung kamu berdenyut dengan laju sekali. Dubdap, dubdap. Kita panggil dia apa? Crush. Ya, duduk kat kelas, crush lalu. Dudap. Kamu dah tahu, okey, crush saya nak lalu lari sekali, tengok betul crush yang lalu. Alamak. Betul kan? Biasalah. Kita panggil dia permainan cinta. Ya, ini adalah perkara yang biasa. This is very normal. Kalau tak berlaku pada kamu, that is something wrong. Kalau kamu rasa macam handsome lah dia ni kat TV kan, kamu mula akan dapat satu idola. Pihak wanita dia akan ada, wah, kalau saya ada boyfriend, saya nak handsome macam dia lah. Betul? Kalau budak lelaki pula dia tengok, oh lama Blackpink ni semua cantiknya, comehnya kan. You will feel all this. Bukan sekarang, tapi mesti akan berlaku. It will happen. It will happen. It's very normal. Ini adalah perkara biasa. Kamu tertarik kepada opposite sex. Kamu tertarik kepada jantina, orang kata apa? Your opposite sex. Yang lelaki tertarik kepada wanita, yang wanita tertarik kepada lelaki. Tetapi dengar sini baik-baik ya. Kita juga memang kita ada jantung untuk merasa, tapi kita juga ada otak untuk berfikir. Apa yang penting untuk sekarang adalah untuk kamu belajar, bersukan, sihatkan badan, pergi kat universiti, become a better person. So, kamu kena memilih. Apa yang penting. Apa yang penting untuk diri kamu sekarang adalah pembelajaran kamu dan juga kehidupan remaja kamu. Cari banyak pengalaman hidup supaya kamu boleh terus ke hadapan. Cinta ni biasa. It's very normal. Cuba untuk mengawalnya. That is the most important thing. Okay? Banyak soalan. Kalau ada feeling semua masalah tarikan adalah disebabkan hormon. Cikgu perasan ada orang menggunakan perkataan P di sana ya. P-O-N-D-O-N. Ya. Saya faham apa yang kamu cakapkan di sana. Okey, satu perkara penting yang cikgu suka bagi tahu student cikgu dalam kelas, jangan type perkataan-perkataan yang sensitif. Ya, do not type sensitif, perkataan-perkataan yang mungkin mencalar perasaan orang lain. Itu yang penting. Kita kena understanding. Kita tengah semakin hari semakin membesar, kita perlu memahami manusia dengan lebih baik. Okey? Macam contohnya, kalau kawan wanita anda tengah menghadapi haid, lepas tu dia kata sakit, kamu pergi kat sana, alah benda ni pun sakit ke? Hari tu ada orang rembat muka saya dengan bola, okey je. Tak boleh cakap macam tu semua. You cannot tell all that. It's very wrong. Because you are not understanding. Okay? Faham? Lepas tu ada budak perempuan datang. Kat budak lelaki. Muka kau kenapa macam muka jalan raya yang berlubang-lubang? Kamu rasa best tak kalau orang cakap macam tu kat kamu, budak lelaki? No kan? You don't like it, right? Same thing. Pihak wanita pun tak suka kamu mengejek ataupun memperketawakan apa yang dia tengah mengalaminya. Okay? It's the age for you to understand. Kenapa kamu memahami dengan lebih baik? Sebab cikgu dah ajar.
Di MC Plus kita dah ajar semua benda ni. Growth spurt, facial hair, deepening of voice, lean mass, ya, underarm, bulu di bahagian ketiak dan juga bahagian sex organ semua. Ini semua adalah perubahan yang biasa. Understand? Any question, students? Ada apa-apa soalan dengan saya? Tak ada. Tak ada. Tak malu kan cikgu ajar benda ni semua? Jangan malu-malu tau. Ni semua perkara biasa. Okey? Faham? Sebetul ke perempuan meninggi sampai satu soalan yang cukup bagus. Okey, cikgu kat sini ingin memberitahu kamu beberapa perkara. Okey, dengar sini baik-baik ya. Pihak wanita, kamu berhenti menjadi tinggi pada umur 16 ataupun 17. Pihak lelaki, kamu berhenti lebih kurang umur 19 ataupun 20. Sampai 20, kamu boleh meninggi lagi. Pihak wanita, 16, 17 dah stop. Sebab kenapa? Kamu kamu akil balik lebih awal daripada lelaki. So, kamu stop awal. Pihak lelaki lambat. So, dia akan stop lambat. Okay? Faham? Any question? Syada, are you okay? Stress ke? Tak ada, Okay, jom. Nurul Nadira, okay. Okay. Shifa, okay. Are you okay? Tengku? Are you okay, Tengku? Tengku Nabil? Full lah, mak. Putera negeri mana, Tengku? Ya? Nadrah Danisha. Okay. Very good. Ya, sure. Itu dia. Okay. Push. Biha Creek. Are you okay? Biha Creek, okay. Apa kat atas kepala tu Biha? Oh, macam angel. Comel. Kita ada Syakir, kita Fatin Husna. Kenapa? Kat kelas saya pun kamu boring macam ni ke, Fatin Husna? Mana kamu punya almari yang suka kamu duduk selalu belajar tu? Dah tukar dah position, Fatin Husna. Fatin Husna adalah student saya, darjah 6. Hai Fatin, lama tak jumpa. Okey, jom kita sambung lagi. Okey, jom. Okey, seterusnya. Satu kitaran yang sangat kompleks. Ya. Banyak orang tidak cuba untuk memahaminya. Ya. Kitar haid. Okey, kitar haid. Kitar haid berlaku, berapa lamakah kitaran dia? Okey. Berapa lamakah? How long does it take? 28 days. 28 hari. Tapi dengar sini baik-baik ya. Ada juga wanita yang mengambil masa 30 hari, 40 hari, 50 hari. It's very normal. Okay. Kalau yang ni berlaku 40 hari setiap kali, okay, no problem. Jangan, dengar sini baik-baik ya. Jangan sekejap 40 hari, lepas tu 20 hari. Lepas tu 60 hari. Yang tu kitaran yang tidak sekata. Yang tu kena jumpa doktor. Kalau setiap bulan 40 hari, 40 hari, 40 hari, okey. So, kebiasaannya adalah untuk 28 hari. Di mana kita boleh membahagikannya kepada 4 fasa. Kita boleh membahagikannya kepada 4 fasa. Iaitu menstruation, fasa haid. Yang pertama, fasa haid. Kedua, follicular phase ataupun repair phase ataupun kita panggil sebagai fasa pemulihan. Fasa kedua. Daripada hari ke-6 ke hari ke-14. Hari ke-15 sehingga hari ke-19 kita panggil pada fasa subur ataupun ovulation. Ini adalah fasa terbaik untuk seseorang wanita menjadi hamil. Fasa ketiga adalah fasa terbaik untuk seseorang wanita untuk menjadi hamil. Dan seterusnya luteal phase ataupun fasa prahaid, di mana fasa ini pun okey. Tapi ini adalah fasa terbaik untuk kamu hamil. Yang ni pun boleh, tapi dia dah dekat dengan, lebih dia dekat dengan fasa haid, lagi kurang chances untuk seseorang wanita untuk menghamilkan diri dia dengan pasangan dia. So 4 fasa: menstruation, follicular, ovulation and luteal phase. Dan cikgu minta maaf, cikgu tak boleh mengajar secara mendalam fasa ini sebab tak cukup masa. Sekurang-kurangnya 2 jam untuk mengajar benda ni dengan lebih baik. So cikgu cadangkan kamu join lah MC Plus. Ya?
Saya rasa kamu semua dah join dah ni. So please join MC Plus and I will teach you much more deeper about this topic. So sekian kelas pada hari ini telah tamat. Cikgu sangat berterima kasih kepada anda. Sangat profesional anda semua ya. Very professional anda dalam kelas saya. Saya harap kita boleh berjumpa lagi untuk hari-hari akan datang. Kalau ada orang tadi minta, Sir, Instagram Sir apa Sir? Tengok ni, tulis ni. Syazad, boleh jumpa kat MC Plus punya page also. Syazad Colondon. Ya, kalau siapa-siapa, dan juga kita akan jumpa esok juga. Ya, sekian, terima kasih. Tata titi tutu. Assalamualaikum. Bye. Cak. Bye. Bye-bye. Take care. Bye. Bye. Besok pastikan sarapan pagi tau sebelum join kelas cikgu. Okay. Take care. Bye. Okay, cik. Okay. Mia kata okay. Korang Danish tak nak balik ke? Macam sedap je. Coco Crunch tadi kau hang makan tu. Coco Crunch ke aiskrim? Dah habis dah sampai hati. Banyak betul 5 coin. Yalah, kamu tengah akil balik sekarang, biasalah makan banyak. Tenaga perlu tinggi. Ya. Syera. Okay, Syera. Oh, Syera, hang ni handsome Syera. Lama. Betul ke hang ni 13 umur? Umur macam 18 aja. Ya. Siapa? Cikgu pun tengok macam korang pun tengok kat skrin macam ni, saya pun tengok macam ni. Biha, adik pun join MC Plus ya, Biha? Oh, comel adik hang. Hai adik. Apa khabar? Syifa tak nak balik? Tak ada game badminton kat luar ke? Tak ada? Aduh. Pergilah main. Permainan lah penting. Syahir. Apa khabar? Oh, ada misal Syahir dah akil balik tu. Zara okay. Zara daripada tadi dia mau cakap kapal terbang. Serius muka. Akif Mukri, lain kali letaklah muka sebenar. Hang nak jadi potato juga ke? Kelas cikgu banyak tau potato. Macam-macam jenis kentang ada. Kentang berputar, kentang rainbow, kentang astronaut, macam-macam. Ya. Hai Nadra. Ya. Bye, take care. Syada okay. Ahmad Daniel. Hang tunggu cikgu kelas ajar lagi ke? Okay. Dan saya, Nadra, saya siap. So, saya akan tamatkan kelas pada hari ini. Saya akan leave kelas ni. Kita akan jumpa besok ya, 11.30. Tata titi tutu. Bye.